Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama, izinkan saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Astro Awani kerana menganjurkan kempen Jiwa SME dan persidangan Reboot Now. Negara kita masih bergelut dengan wabak COVID-19. Walaupun pandemik ini reda sedikit, namun kita harus sentiasa berwaspada terhadap varian yang baharu seperti varian Omicron yang sudah mula merebak di negara kita. Pada 16 Disember tahun lalu, beberapa negeri mula dilanda banjir yang besar. Saya sempat turun ke kawasan yang terkesan termasuk Dengkil, Taman Seri Muda, Bukit Lancung, Puchong, Jeli dan beberapa rancangan Felda. Kerajaan sedar bahawa pengusaha-pengusaha PMKS telah mengalami kerugian yang besar berikutan kemusnahan peralatan dan stok mereka. Pihak kerajaan telah pun mengumumkan beberapa bentuk bantuan yang sudah pasti dapat meringankan beban keluarga Malaysia termasuk PMKS. Sebagai contoh, bagi membantu PMKS, Bank Negara Malaysia telah memperkenalkan kemudahan pembiayaan sebanyak RM500 juta menerusi kemudahan bantuan bencana DRF 2022. Tukun Nasional pula memperuntukkan dana sebanyak RM30 juta bagi PMKS yang terkesan tanpa faedah serta moratorium bayaran balik. Tuan-tuan dan puan, seperti kita sedia maklum, terdapat kira-kira 1.15 juta PMKS di Malaysia. PMKS merupakan tunjang kepada ekonomi negara. Selain merangkumi lebih 97% perusahaan, sumbangan PMKS kepada ekonomi dari segi pekerjaan adalah kira-kira 48%. Di bawah RMK12, pendigitalan PMKS telah digariskan sebagai salah satu pemacu perubahan yang akan mendorong pembangunan negara kita. COVID-19 telah mengubah lanskap perniagaan dan membawa kepada pertumbuhan pendigitalan yang lebih pesat. Ramai pengusaha telah mula adaptasi platform e-dagang, seterusnya meningkatkan penggunaan digital dalam perniagaan mereka. Sebanyak 490,000 PMKS telah pun menggunakan platform e-dagang pada hujung tahun 2020. Dalam hubungan ini, Jabatan Perangkaan Malaysia melaporkan transaksi e-dagang melonjak sebanyak 72 bilion daripada 196 bilion ringgit pada suku tahun pertama 2020 kepada kira-kira 268 bilion ringgit pada suku kedua tahun 2021. Pada tahun 2021, penghematan penghantaran makanan turut berkembang sebanyak 35% di negara kita. Perkembangan dalam kedua-dua penghematan ini membawa kepada peningkatan sebanyak 7 bilion dolar Amerika dalam jualan secara keseluruhan atau gross merchandise value. Jelas bahawa ekonomi gig semakin penting di negara kita di mana kebanyakan mereka adalah PMKS. Banyak perusahaan berjaya dalam mengadaptasikan pendigitalan dalam perniagaan masing-masing. Misalnya My Burger Lab, Bloomdays, Houseboom, KPG Healthcare dan Les Copac merupakan contoh perusahaan yang berjaya mengadaptasikan platform digital untuk meluaskan pasaran mereka. My Burger Lab sebagai contoh telah mengiklankan produk mereka di laman YouTube dan aplikasi Animal Crossing serta berjaya mengutip RM50,000 dalam masa 24 jam dengan menjual e-voucher. Kincir Mas Sinar Berhad pula merupakan pengeluar minuman jus dan teh menggunakan perkhidmatan Google Ads untuk mendapat agent. Syarikat yang terpaksa menghentikan operasi kilang dan beri cuti tanpa gaji kepada pekerja pada awal pandemik akhirnya berjaya menembusi pasaran antarabangsa dengan menggunakan platform digital. Tuan-tuan dan puan sekalian, menjelang tahun 2025, sekurang-kurangnya 90% atau lebih 800,000 PMKS dijangka akan melaksanakan pendigitalan dalam operasi perniagaan mereka. Dalam menggalakkan pendigitalan dalam kalangan PMKS, sebanyak RM200 juta telah diperuntukkan dalam Belanjawan 2022 melalui Geran Pendigitalan PMKS untuk membantu usahawan mikro Bumi Putra secara khusus. Sebanyak 1,083 Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia ataupun PEDI akan beroperasi menjelang hujung tahun ini. PEDI berperanan menyokong perusahaan khususnya di luar bandar yang berhadapan dengan kekangan alat peranti dan sambungan internet. Selaras dengan RMK12, PMKS akan lebih menumpukan perhatian kepada pasaran antarabangsa. Kerajaan akan membantu PMKS yang berpotensi tinggi untuk mengeksport dengan memberi bantuan dalam bentuk khidmat nasihat, risikan pasaran antarabangsa,
pendaftaran IP serta pembangunan jenama dan produk. Tuan-tuan dan puan-puan, kempen Jiwa SME yang dianjurkan oleh pihak Astro ini merupakan satu inisiatif yang amat dilalukan. Kempen ini memberikan dimensi baharu dalam bidang keusahawanan dengan menyokong para usahawan dan peniaga ke arah inovasi dan pendigitalan. Selain itu, kempen ini dapat memberi motivasi serta peluang pekerjaan dan perniagaan kepada PMKS. PMKS harus sahut cabaran untuk menjadi pemangkin kepada pemulihan ekonomi negara. Pihak kerajaan komited dalam menjadi pemudah cara kepada sektor swasta bagi meningkatkan prestasi ekonomi negara kita. Inisiatif-inisiatif seperti kempen Jiwa SME dan program Reboot Now, anjuran Astro Awani amat dilalukan oleh kerajaan. Saya percaya persidangan ini akan membuka lebih banyak peluang dan manfaat kepada PMKS. Selamat berjaya kepada semua yang akan menghadiri sidang ini. Saya dengan ini merasmikan program Reboot Now 2022. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.